Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azhar binti Abdul Rahman daripada Kolej Komuniti Jasin, Melaka akan membentangkan kertas kerja bertajuk Amalan Kepenggunaan Hijau dan Keprihatinan Terhadap Alam Sekitar. Pengenalan bagi kajian pendidikan ini, kerajaan amat memfokuskan aktiviti pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar di Malaysia. Kemerosotan alam sekitar ini telah membawa kemusnahan sumber alam dan telah memberi implikasi yang buruk kepada kesejahteraan manusia. Dan kita tahu sejak akhir-akhir ini disebabkan implikasi kemerosotan kualiti alam sekitar ini menyebabkan banjir sering terjadi. Dan seterusnya, aktiviti pembangunan dan pembuangan sampah penduduk di Malaysia juga telah menyebabkan penggunaan sumber alam digunakan untuk meningkatkan hasil pengeluaran bagi menampung kehidupan rakyat Malaysia. Merujuk kepada dasar teknologi hijau, negara telah menggariskan matlamat kerajaan dalam memastikan pembangunan mampan dan memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Juga merujuk kepada pembangunan mampan iaitu Sustainable Development Goal, terdapat 17 indikator. Sesebuah negara itu adalah amat penting untuk memastikan pelbagai langkah perlu diambil bagi meningkatkan indikator tersebut. Menyedari hakikat ini, pada 2014, kerajaan telah mengambil inisiatif untuk memperkenalkan perolehan hijau kerajaan ataupun juga dikenali sebagai Government Green Procurement GGP di Malaysia. GGP ini adalah merujuk kepada pemerolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja di sektor kerajaan dengan mengambil kira kriteria dan standard alam sekitar untuk memelihara alam sekitar dan sumber semula jadi, di mana meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Oleh itu, dia adalah sangat penting masyarakat menyedari kepentingan untuk menjaga alam sekitar bagi memastikan mereka mengamalkan penggunaan produk hijau sebagai salah satu langkah awal. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk menilai amalan kepenggunaan hijau dalam kalangan pengguna yang berkhidmat di sektor perkhidmatan awam dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional ataupun TVET. Ini merupakan sebahagian daripada kajian literature. Menurut penulis yang pertama iaitu Anthony et al. Pada tahun 2019 menyatakan bahawa kelestarian telah berubah menjadi isu terpenting di mana dunia kini mengalami cabaran alam sekitar dengan perubahan iklim dan pemanasan global. Yang kedua, Sonetti et al. 2016 menyatakan bahawa pelaksanaan inisiatif Go Green menjadi keperluan bagi institusi pengajian TVET dalam menyokong pencapaian kemampanan untuk pengurangan sisa, kecekapan tenaga, pengurangan air, persekitaran kerja yang sihat serta persekitaran dalaman yang bersih. Yang ketiga daripada Stern iaitu pada tahun 2000 telah menyatakan bahawa konsumerisme hijau mencerminkan amalan pembelian yang mengambil kira kesan persekitaran daripada proses pengeluaran. Seterusnya daripada Pagialis dan Krontelis 2014 menyatakan bahawa pengetahuan tentang produk mesra alam iaitu tenaga boleh diperbaharui dan bahan bayu api membawa kepada hasrat untuk melakukan pembelian hijau. Berikut merupakan metodologi kajian. Ianya bermula dengan kajian literature dan seterusnya siapakah responden yang boleh menjawab kepada permasalahan tersebut. Yang ketiganya adalah penyediaan soalan, edaran soalan, analisis dan perbincangan. Okey, dalam metodologi ini, kajian ini kita mengetahui bahawa amalan kepenggunaan hijau dan keprihatinan dalam pengguna. Oleh itu, kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah tinjauan pendapat dan mengaplikasikan analisa data secara kuantitatif dengan menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen kajian bagi pengumpulan data. Kaedah ini dipilih untuk mengetahui tentang kefahaman amalan pembelian produk hijau dan amalan kepenggunaan hijau dalam kalangan warga kerja pendidik.
Soal sidik yang digunakan adalah merujuk kepada soal sidik yang lepas, iaitu berpandukan kepada Muhammad Fazil Sabri dan Teo Yong Yong 2006, di mana telah menggunakan skala environmental concern. Dalam borang soal sidik ini, responden akan menjawab beberapa soalan dan ia digunakan untuk mengukur sejauh mana kefahaman dan amalan pengguna terhadap kegunaan hijau. Oleh itu, responden yang telah dipilih di kalangan organisasi pendidikan melibatkan kaki tangan Kolej Komuniti Jasin Merlimau Melaka. Instrumen kajian ini dibangunkan menggunakan Google Form dan diedarkan kepada 43 responden yang terdiri daripada kaki tangan, pentadbiran dan juga pensyarah Kolej Komuniti Jasin. Borang selidik ini terdiri daripada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Di mana soalan di bahagian A adalah berkaitan dengan demografi responden seperti jantina, etnik, umur, status perkahwinan, tahap pendidikan dan pendapatan bulanan responden. Soalan pada bahagian B pula adalah berkaitan dengan tahap kefahaman responden tentang penggunaan hijau. Manakala soalan di bahagian C adalah merujuk kepada amalan pembelian dan penggunaan produk hijau. Hasil daripada dapatan ini akan dianalisis dan dipersembahkan dalam bentuk yang mudah difahami seperti graf, jadual, carta dan sebagainya. Data adalah dianalisis dengan menggunakan SPSS version 27.0. Purata indeks bagi skala indeks digunakan untuk mengklasifikasikan nilai skala dan kekerapan seperti yang terdapat dalam jadual berikut, iaitu skala, kekerapan dan purata indeks. Analisis dan perbincangan untuk bahagian A, iaitu bahagian demografi. Jadual tersebut menunjukkan maklumat demografi responden, iaitu taburan responden mengikut jantina, etnik, umur, status perkahwinan, tahap pendidikan dan pendapatan bulanan. Kita dapat lihat di situ bahawa responden lelaki mewakili 20.9%, manakala responden perempuan mewakili 34 orang ataupun mewakili 79.1%. Hal ini menunjukkan bahawa responden perempuan adalah lebih tinggi daripada responden lelaki yang bekerja di Kolej Komuniti Jasin. Jadual ini juga menunjukkan bahawa 100% yang menjawab kaji selidik ini adalah terdiri daripada etnik Melayu, manakala responden yang berada dalam lingkungan umur pertengahan antara 31 ke atas adalah seramai 46.5%, di mana status perkahwinan menunjukkan majoriti telah berkeluarga. Oleh itu, secara amnya kita dapat lihat di situ tahap pendidikan responden menunjukkan bahawa 51.2% adalah mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda. Manakala daripada segi pendapatan pula, pendapatan antara 4,000 hingga 9,000 adalah pendapatan majoriti, iaitu 60.5%. Kita dapat lihat di sini bahawa mereka adalah kebanyakan adalah golongan M40. Melihat daripada profil demografi tersebut, demografi responden terdiri daripada golongan pendidikan tinggi yang menyumbang kepada berpendapatan pertengahan. Analisis dan perbincangan pada bahagian B, iaitu tahap kepenggunaan tahap kefahaman kepenggunaan hijau, merujuk kepada raja di bawah ataupun carta histogram, menunjukkan bahawa 28 orang ataupun 65% responden menyatakan bahawa kepenggunaan hijau merujuk kepada memilih produk yang mesra alam.
Seterusnya yang kedua tinggi adalah sebanyak 15 orang ataupun menyumbang kepada 35% responden menyatakan bahawa kepenggunaan hijau ialah memilih produk yang tidak memudaratkan alam sekitar. Manakala tiada responden yang menyatakan bahawa kepenggunaan hijau merujuk kepada amalan berjimat cermat ataupun memilih produk yang murah. Oleh itu, dapatan ini menunjukkan majoriti responden memahami kepenggunaan hijau serta cenderung memilih produk yang mesra alam dalam kehidupan mereka. Analisis dan perbincangan bahagian B iaitu menentukan tahap kefahaman kepenggunaan hijau. Carta pie tersebut menunjukkan 60% menyatakan mereka tahu tentang kepenggunaan hijau manakala 35% kurang tahu dan jumlahnya sangat kecil yang menyatakan bahawa mereka tidak tahu akan penggunaan hijau. Penemuan ini menunjukkan bahawa pengetahuan dalam penggunaan tentang kepenggunaan hijau adalah tinggi di kalangan warga kerja Kolej Komuniti Jasid. Analisis dan perbincangan pada bahagian B iaitu untuk menentukan tahap kefahaman dan kepenggunaan hijau menunjukkan bahawa sumber atau medium responden untuk mendapatkan maklumat atau pengetahuan berkenaan amalan penggunaan hijau. Majoriti responden iaitu sebanyak 74% menyatakan bahawa mereka mengetahui atau mendapat maklumat melalui media sosial, manakala hanya sebahagian kecil saja yang menyatakan bahawa mereka tidak mendapat maklumat melalui lain-lain sumber iaitu mewakili 14% dan juga melalui rakan iaitu adalah 12%. Ini menunjukkan bahawa media sosial adalah sumber atau platform yang sangat efektif dan sangat membantu dalam menghebahkan tentang kebaikan dan kelebihan amalan kepenggunaan hijau dan manfaatnya kepada pengguna dan juga alam sekitar. Berdasarkan rajah histogram, menunjukkan bahawa 98% responden percaya bahawa penggunaan produk hijau sememangnya dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar, manakala hanya 2% responden saja yang menyatakan bahawa mereka tidak tahu akan penggunaan produk hijau. Ini dapat membantu mengurangkan pencemaran alam sekitar. Oleh itu, secara keseluruhannya, hasil penemuan kajian ini menunjukkan bahawa warga kerja Kolej Komuniti Jasid mempunyai tahap kesedaran yang tinggi terhadap kelebihan dan kebaikan pengguna produk hijau dalam memastikan alam sekitar terhindar daripada pencemaran. Analisis dan perbincangan masih di bahagian C iaitu amalan penggunaan produk hijau. Terdapat 6 item soalan. Item 5 telah menunjukkan nilai min tertinggi ataupun nilai purata indeks yang tertinggi yang dicatatkan iaitu 2.49 dengan kebanyakan responden menjawab sebanyak 51.2% menyatakan bahawa mereka selalu memilih produk yang paling kurang menyebabkan pencemaran. Manakala item 2 dan 3 mempunyai jumlah purata indeks kedua tertinggi iaitu 2.40. Jumlah responden tertinggi adalah pada item 2 ialah 55.8% menyatakan bahawa menyita semula bahan buangan isi rumah kadang-kadang dilakukan. Ini juga berlaku pada item yang keempat di mana jumlah responden yang tertinggi adalah 60.5% adalah kadang-kadang dalam menghadkan penggunaan produk yang diperbuat daripada sumber yang terhad. Oleh itu, jumlah keseluruhan purata indeks pada bahagian C ini, kita dapat lihat amalan penggunaan produk hijau di kalangan warga Kolej Komuniti Jasid adalah pada indeks purata 2.27. Hal ini menunjukkan bahawa interpretasi bahawa majoriti responden berada dalam keadaan sederhana dengan pernyataan tersebut. Institusi pengajian tinggi TVET terdiri daripada kampus Universiti Politeknik dan Kolej Komuniti telah melaksanakan pelbagai aktiviti yang kebanyakan berkaitan dengan pendidikan dan pendidikan. Pelaksanaan amalan hijau adalah dicadangkan untuk melindungi dan memelihara kesihatan serta kesejahteraan warga dan alam sekitar dalam mencapai pembangunan mampan. Inisiatif hijau juga telah dilaksanakan di beberapa kampus di TVET untuk mencapai kemampanan
walaupun berhadapan dengan pelbagai kekangan. Isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan mampan terdiri daripada pelbagai dimensi berkait rapat dan memerlukan kaedah yang sistematik. Oleh itu, daripada kajian ini menunjukkan kesedaran amalan hijau telah diamalkan dan secara keseluruhan mencapai tahap yang baik di sektor pendidikan Kolej Komuniti Jasin. Sekian sahaja, terima kasih.